Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, cikgu akan sambung semula skema bagi pentaksiran sumatif 2 ya, untuk kertas 1. So jadi sebelum ni cikgu tunjukkan kamu dari soalan 1 sehingga soalan 5. So jadi hari ni cikgu akan sambung semula soalan 6 dan seterusnya lah ya, yang mana sempat. Okey. So jadi kalau di sini kita tengok soalan nombor 6 ini ialah soalan fungsi ya, fungsi, di mana soalan fungsi kita perhatikan di sini ada R X ya, Rx fungsi R, ada mx tambah n di sini. Kemudian kita ada R kuasa 2 iaitu fungsi gubahan, di mana gabungan antara ada 2 R lah di sini ya. So jadi dia bagi satu fungsi lah di sini ya. So dengan M dan N ialah pemalar. Cari nilai M dan nilai N dengan keadaan M lebih besar daripada kosong. Maknanya M tu tidak boleh negatif. Kalau dapat jawapan M negatif, so kita akan pilih jawapan yang positif lah, sebab dia lebih besar daripada kosong. Okey, so jadi cikgu tunjukkan lah ya. So jadi sebelum kita mau mencari nilai M dengan N tu, kita akan buat dahulu fungsi R ni. Kita akan buat 2 kali lah gubahan dia. Di sini ada nilai untuk R kuasa 2 kan. So jadi Rx dia sama R kuasa 2 sama bentuk begini. So kemudian R, masukkan fungsi R, mx tambah n. Okey. Kemudian yang ni kita masukkan ke dalam X pada R sekali lagi lah. So jadi M. So X di sini kita gantikan dengan mx tambah n, sebab yang ni sudah jadi image objek dia lah ya. Lepas tu tambah n. Okey. Kemudian kita kembangkan lah dulu ya. M kuasa 2 X tambah mn tambah n. Dia jadi beginilah. So jadi okey. Kalau perhatikan, kita bandingkan ya. Banding, buat perbandingan lah di sini. Kita dapat Rx untuk yang dia bagi nilai ialah 144 mx tambah dengan 39. Kalau perhatikan di sini, kita tengok di sini, yang ada X adalah sama dengan ini. Contohnya M kuasa 2 adalah sama dengan 144. Manakala untuk yang ni, semua ni adalah sama dengan yang 39. So jadi kita boleh buat M kuasa 2 sama juga dengan 144. Begitu ya. Satu lagi, M N tambah N sama dengan 39. Okey. Kita cari dahulu M. So M punca kuasa 144, kita akan dapat positif negatif 12. So jadi dia bagi syarat M mesti lebih besar daripada kosong. So jadi jawapan kita akan ambil nilai positif lah. M lebih besar daripada kosong, maka M kita ialah 12. Positif lah ya. Okey. Seterusnya, kita tahu M ialah 12, gantikanlah sini 12. Lepas itu N tambah N 29. 12 tambah 1 13 lah, 13N. Lepas tu N 39 bahagi 13, kita akan dapat 3. So inilah jawapan. Ini pun N lebih besar daripada kosong ya. So itu sajalah. Dapatlah. So jadi macam mana cikgu bagi markah? Cara dia ialah kamu dapat yang ni. Ini dapat K1 lah sudah ya. Lepas tu bandingkan salah satu lah di sini ya. Akan dapat satu markah N K1 yang ini ya. Sorry. Yang ini. Okey, ataupun yang ini, salah satu lah. Kemudian jawapan betul 12 dengan 3, so dapat N1. Kalau salah satu salah, tidak boleh lah. So dapatlah 3 markah di sini ya. Okey. Seterusnya soalan nombor 7. Cari
julat nilai K jika kita ada persamaan di sini 2x 2 kita pakai pen hitam. 2x kuasa 2 tambah 6x sama dengan 4k tambah 2. Syarat dia tidak mempunyai punca nyata. Kalau tidak mempunyai, maknanya dia kurang daripada kosong kurang daripada kosong. So jadi kita pindahkan dahululah tempatnya. 2x kuasa 2 tambah 6x tolak 4k tolak 2 sama dengan kosong. Kita ambil A sama juga dengan 2, B sama dengan 6, C sama dengan negatif 4k tolak 2. Dapat ini. Kemudian kita akan guna formula pembeza layan Pembeza layan ialah 4A kita akan guna formula B kuasa 2 tolak 4AC kurang daripada kosong. Sebab tidak mempunyai punca nyata kan. So jadi B kita 6 kuasa 2 tolak 4, A kita 2, C yang inilah negatif 4k tolak 2 kurang daripada kosong. Kita kembangkanlah 36 kuasa 2 tolak dengan berapa tu? 8. Sini kita nampak negatif kan di sini. Negatif ni kita darab ke dalam lah terus. So sini jadi positif. Ataupun tidak payahlah. Kita buat begini. Negatif 8, negatif 4k, negatif 2. Kemudian kita darab dalam lah sebenarnya 8 darab 4 32 So jadi 36 kuasa 2 tolak tambah negatif jadi tambah lah 32k. Lepas tu 8 ni dengan 6 16 tambah 16 sama dengan kurang daripada kosong. Kemudian 16 dengan kenapa ada kuasa 2 lagi? 6 kuasa 2 36 So jadi 36 tambah 16 dapat 52 tambah 32k kurang daripada kosong. Kemudian kita pindahkan 52 ni di sebelah sini. Jadi 32k kurang daripada negatif 52. 52. Kemudian kita pindahkan 32 ni. Negatif 52 kurang daripada 32. So jadi kita kecilkan, kita akan dapat K kurang daripada negatif 13/8. So dapat yang ini. So dapatlah N1 K. So jadi sini ada berapa markah? 3 markah. So jadi di mana markah yang lain? Gantikan tempat di sini K1. Lepas tu kita selesaikan di ada dapat sinilah sini ataupun yang di atas ni boleh dapat K1 dari sini kemudian dapatlah N1 di sini So dapatlah 3 markah seterusnya soalan nombor 8. Nombor 8
Okey, soalan yang ini pun sangat biasa ya, biasa masuk dalam peperiksaan ya. Jadi kamu kena tahulah macam mana mau menjawab soalan begini ya. Iaitu diberi alfa dan beta ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik. Kita ada persamaan kuadratik di sini ya. Okey, persamaan kuadratik dia ialah 3x kuasa 2 tambah dengan 2 sama dengan 7 Kita akan jadikan dia persamaan kuadratik dahulu. Bentuk persamaan kuadratik iaitu sama dengan kosong. So 7 ni pindah sebelah dahulu. Tolak 7 sama dengan kosong. Okey. Kemudian okey, kita akan jadikan dia 1 dahulu ya di depan sini. Macam mana? So cara dia ialah kita kena bahagi 3. Sini bahagi 3, sini bahagi 3, bahagi 3. So kalau semua bahagi 3, kita akan dapat sinilah x kuasa 2 tambah dengan 2 per 3x tolak dengan 7 per 3 sama dengan kosong lah. Saya dapat sudah. So, jadi kalau kita bandingkan dengan satu persamaan ya, iaitu x kuasa 2 tolak hasil tambah hasil tambah punca x tambah dengan, okey, sini satu tolak, sini tambah ya. Hasil darab punca sama dengan kosong. Okey. Kalau perhatikan di sini, okey, sini tolak ya. Ini kena ingatlah, ini dia punya formula asas lah ya, asal yang itu kamu kena tahulah yang ini ya. So kalau negatif di sini tapi persamaan yang diberi begini. So jadi kalau yang ni positif di sini, sini negatif. So dia hasil tambah punca ni yang di sinilah kan. So macam mana mau jadikan dia positif? So di dalam kurungan ini mestilah negatif. Negatif 2 per 3 di dalam kurungan ini mestilah kita letak negatif 2 per 3. Sebab bila didarabkan negatif kurungan kan, darab dengan negatif dapatlah positif. Begitu ya. So jadi hasil tambah punca ialah negatif 2 per 3 ya. Harap boleh faham lah ini ya. Okay, sekejap cikgu padam dulu. Okay, kita ada x kuasa 2 hasil tambah punca ya. Okay, ini kena ingatlah ya. Okey, jadi kalau kita bandingkan begini, kita kena letak yang hasil tambah punca tu negatif. Sebab bila negatif dapat negatif dapat positif ya. So jadi kita dapat sini hasil tambah punca ialah negatif 2 per 3. Okey, untuk yang ini sini negatif kan, positif kan. Tapi kita dapat sini hasil darab punca negatif. So kita punya hasil darab punca negatif lah ya. Kalau kita letak kita ikut saja ni ya. Ni kita ikut ya. So jadi hasil darab punca ialah negatif 7 per 3. Okey. Negatif 7 per 3. Itu kalau kita tengok soalan di sini ialah alfa beta kan. So hasil tambah punca tu ialah alfa tambah beta. Kalau di sini alfa darab beta alfa darab beta. So jadi dia suruh cari soalan soalan dia yang inilah. Cari persamaan kuadratik baharu yang mempunyai punca-punca berikut. So macam mana mencari punca-punca yang berikut? Kita kena pertimbangkan yang inilah ya. So jadi kita tengok soalan A. Soalan A, alfa tambah 1, lepas tu hasil tambah punca beta tambah 1. So jadi kita akan dapat ni untuk hasil tambah punca kita akan dapat okey, ini B
kita akan dapat apa ni? Alfa tambah beta tambah 2. Di sini So, jadi alfa tambah beta ialah ni negatif 2/3. Negatif 2/3 tambah 2. So, bila kita kembangkan ini, kita akan dapat ni per 1 6. So, jadi kita akan dapat jawapan di sini. Kita akan dapat jawapan 3 kita akan dapat jawapan 4/3 ya. 4/3. Tekan kalkulator lah ya. 4/3. Okey, itu untuk hasil tambah punca. Kalau hasil darab punca, iaitu alfa tambah 1, beta tambah 1. So, kita buat dia punya persamaan ya. So, alfa beta ni kembangkan tambah dengan alfa tambah dengan beta tambah dengan 1. So, jadi alfa beta ni ialah negatif 7/3. Alfa tambah beta ialah negatif. Okey, ni kena lah. So, jadi negatif 7/3. Okey, negatif 2/3. Lepas tu tambah 1. Tekan kalkulator, kamu akan dapat negatif 2. Negatif 2. So, jadi kita mau bentukkan persamaan kuadratik, kita kena buat macam gini lah. So, jadi kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah hasil darab punca sama dengan kosong. So, jadi apa kita punya hasil tambah punca? 4/3. Kita letaklah sini. X kuasa 2 tolak 4/3 X. Hasil darab punca negatif 2. Negatif 2. So, kita akan dapat hilangkan kurungan lah ya. So, X kuasa 2 tolak 4/3 X tambah tolak tolak 2. So, sama dengan kosong. Ataupun kita mau samakan semua, hilangkan 3 ni, kita darab 3 lah semua. Kita darab 3 So, 3x kuasa 2 tolak 4x tolak 6 sama dengan kosong. Boleh juga. Dua-dua ni ialah boleh diterima ya. So, dapatlah N1 di sini ya. So, K di mana cikgu bagi ialah K dia ialah di sini K1. Sini pun K2. K1 lah. So, dapatlah 3 markah di sini ya. Untuk persamaan yang inilah. Okey, untuk kalau yang ini pula, kita cari lagi hasil tambah punca ialah apa dia punya bentuk? Alfa per beta tambah beta per alfa. Okey. Kemudian kita darab silang lah ni. Alfa kuasa 2 tambah beta. Ini darab silang kuasa 2 per alfa beta. Okey. Kemudian alfa beta. Okey, di sini alfa beta ni, untuk alfa beta ni dia sama macam kita akan dapat macam mana kita mau tukar yang ini kepada bentuk yang kita boleh dapatkan nilai yang ini kan. Alfa beta ni, alfa tambah beta dengan alfa beta ini ada nilai kan. Jadi macam mana kita mau dapatkan? Kalau ini alfa beta, kita boleh pakai inilah negatif 7/3 kan. Tapi yang atas ni kita tidak boleh pakai nilai kan. So, cara dia ialah kita akan bentukkan begini Nanti juga padamlah balik
alfa tambah beta kuasa 2. Cuba kita kembangkan. Cikgu kembangkan Okey. Alfa kuasa 2 tambah tambah berapa ni? Tambah 2 alfa beta tambah beta kuasa 2. Okey, kita dapat ini. Jadi macam mana kita mendapatkan alfa tambah beta kuasa 2 ni? Yang ini kamu pindahkan di sebelah sini. So dapatlah alfa tambah beta kuasa 2 tolak 2 alfa beta sama juga dengan alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. So ini sama dengan nilai yang ini So jadi yang ini kita boleh tahu nilai dia. Yang ini alfa tambah beta ialah negatif 2/3. Alfa beta pun kita tahu nilai dia, negatif 7/3. So jadi yang inilah kita guna. Sebab ini dia sama kan. Dari sinilah kita dapatkan nilai ini So jadi alfa tambah beta kuasa 2 tolak dengan 2 alfa beta itu per alfa beta Okey, di sini kita tahu sudah nilai. Alfa beta ialah negatif 2/3 kuasa 2 tolak 2 negatif 7/3. Okey, yang di bawah negatif 7/3. So kamu selesaikan, kamu akan dapat jawapan negatif 46/21. Okey, dapat sudah nilai lah untuk hasil tambah punca. Cuba kita cari hasil darab punca. Sana dia ni. Okey, alfa beta, lepas tu beta alfa. Dapat 1 di sini. Sebab potong dapat 1 lah So jadi dapat 1 lah sini So jadi kita ingat semula formula asal untuk membentuk persamaan kuadratik. Tolak hasil tambah punca X tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Okey, X kuasa 2 tolak tolak kan hasil tambah punca. Ini hasil tambah punca negatif 46/21 X tambah 1 sama dengan kosong. Okey, sekarang ni kita akan buat. Okey, ini jadi tambah 46/21 X tambah 1 sama dengan kosong. Yang ini pun boleh diterima ataupun kamu darabkan dengan 21 semua. Jadi hilang 21 bawah ni 21 X kuasa 2 tambah 46 X tambah 21 sama dengan kosong. Ini pun boleh diterima sama-sama. Inilah salah satu ni lah boleh diterima. Dapatlah N1 di sini Okey, di mana lagi satu? Di sini dapat K1. Di sini dapat K1. So dapatlah 3 markah di sini So itulah cara dia macam mana kita membentuk persamaan baharu jika punca-punca yang diberi yang dibagilah. Contoh yang ni kan, punca-punca macam ni daripada kuadratik yang asal dia lah yang ni Dia bagi alfa beta dahulu kan. Lepas tu dia mau ubah punca dia berapa, alfa tambah 1, beta tambah 1. So cara dia beginilah Cikgu harap kamu boleh faham lah macam mana cikgu buat. Okey. Okey. Harap cuma guna nilai yang sama juga nilai yang sama yang Okey, soalan seterusnya 9 Soalan 9. Okey, soalan nombor 9 ialah soalan kuadratik, fungsi kuadratik Okey, soalan 9 ni dia sudah bagi persamaan bentuk penyempurnaan kuasa 2 di sini ialah Gx kuasa Gx negatif X tolak 2 kuasa 2 tambah dengan 3Q tambah 1. Okey. Di sini kalau tanda negatif ni maksudnya dia maksimum lah. Maknanya A lebih besar, kurang daripada kosong. A kurang daripada kosong ialah graf maksimum. Okey. Okey, untuk yang di dalam sini
merujuk kepada titik maksimum ya. Titik maksimum berlaku pada X. Dia kena buat begini ya. X tolak 2 sama dengan kosong. So X kita ialah 2. Di sinilah ya. So jadi titik koordinat dia, titik maksimum ialah X2. Dan kita punya Y yang inilah semua ni ya. Ini merujuk Y. Y kita iaitu 3Q tambah 1. Di mana dia bagi titik maksimum, dia cakap di sini diberi nilai maksimum bagi fungsi itu ialah 16. So jadi di sini 16 sama dengan 16 lah ya. So jadi soalan dia tanya cari nilai P dan Q. Okey, P itu pintasan Y ya. Okey, P pintasan Y. Q berada pada Y itulah ya. Sebenarnya pada titik maksimum Y koordinat ya. So jadi kalau kita mau buat, cari Q dahululah ya. Kita sudah tahu titik maksimum ya. Titik maksimum ya, iaitu koordinat 2 3Q tambah 1. Okey, tapi soalan dia bagi tahu lagi satu maklumat, nilai maksimum bagi fungsi itu ialah 16. Dia boleh rujuk di sinilah 16. Ini paksi Y ya, ini paksi Y, sini paksi X. So jadi kita punya titik di sini ialah 2 3Q tambah 1. 3Q tambah 1 tu sama dengan 16. Sini Y ya. So jadi 3Q tambah 1 sama dengan 16. Kita boleh dapatlah nilai Q tu ya. So jadi Q 3Q 16 tolak 1 15. So Q 15 bahagi 3, kita akan dapat 5 lah. Q di sini ya. Q kita ialah 5. Okey, P pula. P ialah cara dia ini P ni ialah pintasan Y. Pintasan Y. Pintasan Y itu maksud bila apakah nilai Y pintasan Y itu maksudnya nilai X itu kosong. So jadi mana X kosong, kita akan jadikan kosong lah. So jadi kalau kita tahu Q tu ialah 5, jadi kita boleh cari X, fungsi dia dulu lah. Kita tengok Q kita gantikan dengan 5 situ. 3 tambah 5 16 lah sini ya. So jadi negatif X tolak 2 kuasa 2 tambah 16 di sini ya. Tambah 16. Okey. So bila mau cari P, bila kita mau mencari P, kita akan jadikan X kita kosong ya. Dia jadi macam inilah. X kosong P. Ya. So jadi bila X kita kosong, apakah nilai P? So jadi kita masukkan ke dalam persamaan lah, kosong. So sini kosong tolak 2 kuasa 2 tambah 16 ya. Kemudian okey, kita buat ni. So sini negatif 2 darab kuasa 2 dapat 4. Dan negatif 4 tambah 16. So kita akan dapat 12. So jadi P kita ialah, maknanya ini P lah ni. P kita 12 ya. Boleh buat begini pun boleh terus ya. So dapatlah markah di sini 4 markah kan di sini. So jadi bila dapat 4 markah, kita ada jalan kemahiran dan nilai ya. So di mana kemahiran di sini yang terlibat? Kemahiran di sini ialah di sinilah, salah satunya di atas ni pun boleh sudah kemahiran ya. Dan di sini nilai. Kemahiran yang seterusnya ialah di sini ganti nilai kan. Ganti nilai kemahiran, lepas tu dapat nilai jawapan lah ya. So dapat 4 markah di sini ya. Okey, seterusnya nyatakan koordinat bagi titik maksimum. Nyatakan saja kan, tidak ada jalan pengiraan. So jawapan dia maknanya dapat jawapan itulah N1. Kalau titik maksimum dan persamaan paksi simetri pun dapat N1 ya.
So jadi titik maksimum. Titik maksimum ni kena nyatakan dalam bentuk koordinat ya. So kita akan dapat 2, 16. So dapatlah sini N1. Lepas tu paksi simetri. Persamaan ya. Persamaan. Simetri ialah persamaan simetri maksudnya ialah X ya di sini. Kita rujuk kepada yang ini saja. Ini ya, maksimum. Di mana titik maksimum? Simetri itu yang ni, garis ni. Ini garis simetri. So dia memotong pada paksi X pada garis 2 di sini. Inilah pada X2 ni kan. So paksi simetri kita ialah X sama dengan 2. X sama dengan 2. So nyatakan itu. So dapatlah 1. So dapatlah 2 markah di sini ya. Okey, saya harap boleh fahamlah ya. Okey, seterusnya soalan nombor 10. Soalan nombor 10. Okey. Diberi Sn, ni hasil tambah ya. Sn, ni dia bagi satu persamaan di sini ya. Ialah hasil tambah n sebutan yang pertama bagi suatu janjang aritmetik. Cari T8. Apa nama dia tu? Sebutan ke-8. Macam mana kita mencari sebutan ke-8? Cara dia ialah begini. Kalau kita mau cari sebutan kan, sebutan kita akan buat, kalau hasil tambah, contohlah kan, cikgu buat 1 sebutan pertama tambah sebutan kedua tambah sebutan ketiga tambah sebutan keempat, 5, 6, 7, 8. Okey. Kalau kita tambahkan semua ni, nama dia ialah S8. Tambah semua kan, daripada sebutan pertama sehingga sebutan ke-8. Okey. Itu S8. Kalau cikgu buat T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 tambah T5 tambah T6 tambah T7. Okey. Ini nama dia ialah, kalau kita tambahkan semua daripada sebutan pertama sehingga sebutan yang ke-7 ialah S7. So jadi kalau cikgu buat S8 tolak S7, yang tinggal ialah sebutan ke-8. So yang kita cari ialah sebutan ke-8. So cara dia ialah S8 tolak S7. Ni formula dia. Kita akan dapat T8. T8. So jadi formula dia bagi. Kita mau formula 4n kuasa 2 tolak n kan. N tu ialah bilangan sebutan keberapa. Kalau letak sini S8, maknanya 4 n tu 8 kuasa 2, lepas tu tolak 8. Okey, ini untuk yang S8. Lepas tu 4 untuk S7, 7 kuasa 2 tolak 7. Okey, tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan ya. Kamu akan dapat jawapan 59 ya. Iaitu sini 248 tolak dengan 189 untuk yang ni lah. Okey, kemudian kamu akan dapat 59. So inilah kita panggil T8 ya, sebutan ke-8. Macam mana konsep dia? Yang ni cikgu tunjuk. Ni konsep dia. Kita tolakkan dia ya, sebutan tu. So dapatlah jawapan. Okey, B, hasil tambah dari sebutan ke-4 sehingga sebutan ke-10. Okey, cara dia begini ya. Cikgu senaraikan jugalah supaya nampak kan. T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4
tambah T5 tambah T6 T7 T8 T9 tambah T10. Okey. Kalau cikgu buat semua ni, tambahkan semua ni, cikgu panggil S10. Tambahkan semua kan? Okey. Jadi cikgu mau dia bilang hasil tambah sebutan keempat. Yang keempat dia mau yang ini tambahkan semua sehingga di sini. So jadi kita perlu 1 sampai 3 ni S3 ini kita tidak tahu. So jadi di sini formula yang untuk di sini ialah S10 tolakkan dengan yang ini S3. So kamu akan dapatlah jumlah dia sebutan keempat tambahkan semua sehingga sebutan ke 10. Ini formula dia. So jadi S10 tolak S3 samalah juga dengan 4 10 kuasa 2 tolak 10 tolak 4 sebutan ketiga kuasa 2 tolak 3. Okey, dapatkan ini, kamu akan dapat nilai 390 tolak 33. So jawapan dia 357. Okey, harap boleh faham ya yang ni ya. Senang kan? So jadi di mana markah yang cikgu bagi ya di sini? Yang ini 3 markah di sini ya. Sini 3 markah, di sini 2 markah. Okey, markah yang dia cikgu bagi untuk yang di atas ni, di sini K1 dapat jawapan N1. Yang ini kamu buat yang ini dapat K1, buat yang ini K1, lepas tu sini N1. Dapatlah 3 markah. Jadi total semua 5 markah 1 2 3 4 5 5 markah untuk soalan nombor 10. Harap kamu boleh fahamlah ya. Okey, seterusnya soalan nombor 11. Soalan nombor 11. Nombor 11. Okey, nombor 11. Kita kena buat penyempurnaan kuasa 2 di sini ya. Okey, diberi 2n, ni koordinat ni ialah titik minimum. Okey, titik minimum bagi fungsi kuadratik. Okey, dengan kadar m dan n ialah pemalar. Cari nilai m dan n dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okey, kalau kita tengok sini, kalau titik minimum ni maksudnya dia positif juga ya. So jadi persamaan dia macam ni lah. Kita buat begini ya. X tolak 2m, okey, kuasa 2 tambah n. Dia beginilah. So jadi kita ada persamaan y sama juga dengan x kuasa 2 tolak 4x tolak 12. Okey, macam mana kita membuatkan penyempurnaan kuasa 2? Cara dia ialah pastikan di sini 1. Ini okeylah sudah ni. Di sini 1 kan. Kalau di sini ada nombor, kita kena kecil hilangkan dulu. Cara dia bahagilah. Bahagi dengan nilai yang di sinilah. Kalau sini 2, kena bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2 ya. Tapi ini okey sudah, sini 1, so tidak masalah lah ya. Kemudian cara yang seterusnya ialah kita kena buat bahagi 2 dahulu ya. Bahagi 2, lepas tu tolak 2 ya. Okey, yang ni cara dia x kuasa 2 tolak 4x tambah yang ini kena bahagi 2. Bahagi 2 kuasa dengan 2 tolak 4 per 2. Okey, ini ya. Lepas tu tolak 4 okey, negatif kuasa 2 tolak 12. 1 tambah 1 tolak ya. Okey, kemudian yang ni kalau kita kecilkan dia negatif 2 di sini ya. 1 sini negatif 2 lah. Negatif 2. So
So jadi kita boleh gabungkan X tolak 2 kuasa 2. Okey, ini negatif 2 ni kita kuasakan 2, dia akan jadi 4. So tolak 4 tolak 12. Calculator lah Okey, so jadi kita akan dapat X tolak 2 kuasa 2 tolak 16. So jadi kita bandingkan dengan yang ini. Kita bandingkan kita dapatlah nilai M dengan N tu So jadi 2 sini 2M. So 2M sama dengan 2. So M kita ialah 1. Okey. Kemudian negatif 16 dengan N So jadi N ialah negatif 16. So dapatlah jawapan dia Okey, so jadi macam mana cikgu bagi markah? Dia ada 4 markah kan? Okey, 4 markah. Kamu buat yang ni, dapat K1. Lepas tu jadikan dia persamaan. Di mana persamaan? Ni lah. Dapatkan yang inilah. Yang terakhir ni K1 juga. Kemudian dapat jawapan N1. Di sini pun N1. So dapatlah 4 markah di sini Okey, seterusnya cari julat bagi nilai X dengan keadaan sentiasa positif. Cari julat nilai X sentiasa positif. So cara dia sentiasa positif So sentiasa positif maknanya lebih besar daripada kosong lebih besar daripada kosong. So jadi X kuasa 2 tolak 7X tambah 12 lebih besar daripada kosong. Sentiasa. So apakah nilai julat X itu Kita mau cari julat X. So jadi kita buat pemfaktoran lah dahulu. Kalau di sini kita akan dapat, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat negatif 4, negatif 3. So jadi kita akan dapat sini X sama juga dengan 4. Satu lagi X sama juga dengan 3. So jadi kalau kita lukis satu ni, dia mesti lebih besar daripada kosong Kalau okey, dia punya ni 1. Kalau 1 A lebih besar daripada kosong, maknanya dia minimum graph Minimum graph bentuknya beginilah. So jadi punca dia ialah X di sini Dia 3 dan 4. Lepas itu dia ada dua nilai Kalau kita lorek di sini, maknanya ialah kurang daripada kosong. Tapi kalau kita lorek di atas ni So jadi yang ini cikgu padam itu yang kita lorek di atas, maknanya yang di atas ni maknanya dia lebih besar daripada kosong. So kalau nilai dia di atas ni, maknanya jawapan akhir kita ialah dia mestilah jawapan dia sini 3 kan, di sini 2, 1 dan seterusnya lah kan, nilai dia kosong, negatif 1. So maknanya X kita kurang daripada 3 lah di sini untuk yang ini. Sebab dia cakap persamaan ini mesti sentiasa positif. Sentiasa positif lebih besar kosong. Kalau lebih besar daripada kosong, maknanya dia di atas yang kita lorekkan. Apa yang merujuk di atas tu maknanya kita cari nilai X itu kurang daripada 3, 2, 1. Kalau yang ini pula atau lah sini, atau X lebih besar daripada 4. Sebab yang di sini 5, 6 dan seterusnya. Kalau kita kalau persamaan itu dia minta kurang sentiasa negatif ataupun kurang daripada kosong, kita lorek di bawah sini. So maknanya jawapan dia ialah di antara 3 sehingga 4. So jawapan dia kalau kurang jawapan dia ialah 3 X dia akan jawapan dia beginilah sama ada bentuk dia begini. Dia bentuk dia begini jawapan. Jadi kalau yang di atas ni ialah sentiasa positif. Kalau jawapan begini sentiasa negatif
iaitu kurang daripada kosong. Cikgu harap boleh faham lah ya, untuk cari julat begini ya. So, jadi jawapan dia yang inilah ya, sentiasa positif. So di sini dapat N1 dalam kira K1. Saya tunjuk inilah, ini maksudnya kamu faham. Okey, soalan 11 settle. Seterusnya soalan 12. Okey, yang terakhir lah ya, cikgu tunjukkan yang terakhir. Okey, selesaikan persamaan. Okey, soalan selesaikan persamaan indeks di sini ya. 16 2x 64 4x. Okey, kalau di sini kalau kita perhatikan, kita boleh gantikan nilai yang terkecil ialah 4. So jadi 64 dengan 16 ni kita jadikan dia asas 4 jugalah, yang 4 di sini ya. So 16 ialah 4 kuasa 2. 64 ialah 4 kuasa 3, 4 kuasa 3. 4 kuasa 4 kuasa 3 So 4x. So di mana kita dapat sudah di sini 4x ya. Sini darab, kalau ni darab asas sama, so jadi tambah 3 lah, 4x. So jadi kalau sudah sama di sini, maknanya yang 4x tambah 3 ni samalah dengan x di sini. So kita bandingkan ya. So kita ambil lah 4x tambah 3 sama juga dengan x. Okey, so pindah sebelah. So net tolak di sini, sini negatif 3, tolak x, 4x. So kita akan dapat 3x. So x kita ialah negatif 1. Okey, so macam mana cikgu bagi markah? Sini 3 markah So ganti nilai. Ini dapat K1. Lepas tu ambil ini K1, jawapan N1. Harap kamu boleh faham. Okey, seterusnya log. Log ya, log. Okey. Okey, log 28. Log 28 tambah dengan tolak log 4. Log 4 x tolak 4 sama juga dengan 1/2. Okey. Okey. 8 ni kita boleh tukar kepada log, kita boleh tukar kepada 2 juga 2 kuasa 3. Log 4 x tolak 4 1/2. Okey, 3 ni turun bawah lah. So log 2 ni dapat 1. So dapat 3 lah di sini 3 log 4 x tolak 4 dengan 1/2. Okey, kemudian kemudian yang ni negatif kan. Negatif ni kita pindahkan sebelah sini, 1/2 kita pindah sebelah sini. Serentak lah kita buat So jadi kita akan dapat 3 tolak 1/2 sama dengan log 4 x tolak 4. Okey, ini kita nilaikan yang ini, kita akan dapat 2 1/2 dapat 5/2. 5/2 di sini 5/2. Okey, log 4 x tolak 4. Okey, yang ni kita akan tukar kepada bentuk, ini bentuk log, kita tukar kepada bentuk indeks. Cara dia ialah sini asas ni dia akan jadi base di sinilah, untuk 5/2 ni jadi kuasa. So jadi jawapan dia 4 5/2 sama dengan x tolak 4. Dia jadi. So jadi log tu akan hilang lah.
ya. So jadi kalau kita kembangkan ini, dia akan jadi dia akan jadi punca 24 kuasa 5 di sini ya. So kamu tekan kalkulator lah, dapatkan nilai di sini ya. Kalau dapatkan nilai, kita akan dapat 32 di sini ya. 52. Ini dia boleh jadi 2/5 di sini. 2/5 ialah dapatlah 3/2 di sini ya. Okey. Kita akan dapat 2 kuasa 2, 5/2. So ni kamu boleh potong. So dia dapatlah 2 kuasa 5. 2 kuasa 5 ialah kita dapat 2 kuasa 5 ialah 32 ya. So jadi kita boleh tulis jawapan kita di sini 32 sama juga dengan X tolak 4. So jadi X kita ialah 36. 4 ni pindah sebelah, dapatlah 36 ya. Tambah. So inilah jawapan ya. So kita akan dapat jawapan ini N1. Dia 3 markah juga kan. Okey, 3 markah. Tukar asas ni, yang ini dapat K1. Lepas tu yang ini salah satu ni lah ya. Kita akan dapat K1 juga di sini ya. Sebab ada sudah perubahan di sini. Okey, dapatlah jawapan ni. So jadi untuk bahagian B nanti juga akan sambung lah.